Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami, kumpulan 22 akan membentangkan isu bebanan tugas guru di Malaysia. Ini merupakan senarai ahli kumpulan kami, Balkis Diana, Siti Syafiqah, Muhammad Faiz, Manja Nur Zulaika dan Nur Aisyah. Abstrak. Kajian ini membincangkan tentang faktor-faktor penyebab isu bebanan tugas guru bertambah. Kajian ini menggunakan kajian kuantitatif dengan kaedah soal selidik. Responden seramai 102 yang terdiri daripada 45 lelaki dan 57 perempuan dalam kalangan 18 tahun sehingga 30 tahun ke atas. Antara responden soal selidik ini adalah guru dan pelajar. Pengenalan. Guru mempunyai tugas yang melampaui pekerjaan sebagai seorang guru, iaitu mengajar dan mendidik para pelajarnya. Mempengaruhi kesejahteraan fizik dan mental para guru dan juga dapat memberi impak negatif kepada kualiti pengajaran. Guru-guru di Malaysia berusaha untuk mengajar dan mendidik anak muridnya sedaya upaya walaupun mereka mempunyai bebanan yang berat. Okey, seterusnya ialah pernyataan masalah. Sektor pendidikan hari ini sering dihebohkan dan dikerukan oleh banyak kebimbangan, terutamanya yang melibatkan guru. So, topik beban tugas guru merupakan salah satu cabaran paling kritikal dalam dunia pendidikan. Walaupun ini bukan isu yang baru, ia tetap menjadi isu yang diperdebatkan secara meluas. Tugas dan kewajipan guru di sekolah merangkumi tanggungjawab akademik dan bukan akademik. Tugas akademik ialah tugas yang berkaitan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran formal sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Tugas akademik hanya disiapkan oleh guru-guru yang berkelayakan dalam disiplin tertentu. Aktiviti akademik ini dibahagikan kepada dua kategori, iaitu aktiviti akademik biasa setiap hari dan tugas akademik bermusim. Pekerjaan bukan akademik ialah pekerjaan yang dijalankan oleh guru di sekolah, walaupun ia juga boleh dilakukan oleh orang yang bukan pengajar. Tugas bukan akademik ialah tugas yang tidak termasuk proses pengajaran konvensional. Pekerjaan ini termasuk aktiviti kesetiausahaan khas dan co-curriculum. Tugas bukan akademik yang dijalankan setiap hari dirujuk sebagai tugas bukan akademik rutin harian, dan tugas bukan akademik yang dilakukan secara bermusim disebut sebagai tugas bukan akademik bermusim. So, terdapat dua pernyataan masalah dalam kajian kami ini. Yang pertama ialah apakah pengetahuan masyarakat mengenai peranan kerja dan beban tugas guru di Malaysia. Dan yang kedua ialah apakah faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan beban tugas guru. Itu saja. Objektif kajian. Terdapat dua objektif utama kajian yang berkaitan isu beban guru yang semakin bertambah. Objektif yang pertama, mengkaji pengetahuan responden tentang peranan kerja dan beban tugas guru di Malaysia. Objektif kedua, mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan beban tugas guru. Seterusnya, metodologi kajian. Yang pertama, reka bentuk kajian. Kami menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu melalui kaedah tinjauan dan pengedaran borang soal selidik yang dijalankan ke atas responden kajian bagi mendapatkan data dan pandangan masyarakat tentang isu bebanan tugas guru yang bertambah serta faktor-faktor yang menyebabkan isu tersebut berlaku. Kami juga membuat kajian yang melibatkan orang awam dan pelajar. Yang kedua, populasi dan sampel kajian. Responden kami berumur dari 18 hingga 30 tahun dan ke atas. Seramai 102 orang responden yang menjadi sampel kajian terhadap kajian selidik ini. Kajian selidik ini dijalankan secara atas talian, iaitu kami menggunakan Google Form. Metodologi kajian yang ketiga ialah instrumen kajian. Terdapat dua bahagian. Bahagian pertama mengandungi 5 soalan tentang latar belakang responden. Bahagian kedua mengandungi 25 soalan tentang faktor kepada pertambahan tugas guru. Untuk bahagian pertama, responden dapat memilih jawapan dengan adanya aneka pilihan jawapan, iaitu menggunakan multiple choice. Dan untuk bahagian kedua, responden dapat menjawab dengan memilih jawapan multiple choice grid dan menggunakan 3 skala. Skala pertama menggambarkan tidak setuju, skala kedua menggambarkan tidak pasti dan skala ketiga menggambarkan setuju. Untuk pengetahuan semua, jumlah responden untuk kajian kami adalah 102 orang. Latar belakang responden.
Untuk jantina, 57 orang responden bersamaan dengan 55.9% adalah perempuan, manakala 45 orang responden iaitu bersamaan dengan 44.1% adalah lelaki. Bagi umur pula, 44.1% bersamaan dengan 45 orang responden yang berumur 21 tahun sehingga 30 tahun. Terdapat 32 orang responden yang menjawab soal selidik ini berumur 18 tahun sehingga 21 tahun yang mempunyai peratusan 31.4%. Manakala selebihnya 24.5% iaitu seramai 25 orang datang daripada lapisan umur bagi 30 tahun dan ke atas. Bagi kategori, seramai 66 orang responden bersamaan dengan 70.2% adalah pelajar. Sebanyak 26.6% iaitu 25 orang responden merupakan seorang guru di sekolah. Seorang responden merupakan seorang pekerja swasta, seorang lagi responden merupakan seorang buruh dan seorang responden merupakan seorang suri rumah yang bersamaan dengan 1.1%. Seterusnya ialah bahagian pengetahuan berkaitan faktor isu. Yang pertama, kurikulum sekolah yang semakin berkembang. Terdapat 85 orang responden yang bersetuju dengan faktor pertama ini, manakala 13 orang memilih tidak pasti dan terdapat 4 orang yang tidak bersetuju dengan faktor itu sebagai penambahan beban guru. Yang kedua, beban kerja tambahan seperti menyediakan dan menilai tugasan, melapor kepada pihak pentadbiran, menguruskan aktiviti kurikulum dan mengambil bahagian dalam latihan profesional. Seramai 88 orang responden menjawab setuju bahawa faktor di atas merupakan salah satu faktor kepada penambahan beban guru. Walau bagaimanapun, terdapat 12 orang memilih tidak pasti dan 2 orang memilih tidak setuju. Faktor ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan ibu bapa untuk memantau perkembangan pelajar. Seramai 79 orang responden telah menjawab setuju. Terdapat juga yang memilih tidak pasti iaitu seramai 11 orang dan seramai 12 orang responden memilih tidak setuju dengan faktor tersebut. Yang keempat ialah menguruskan bilangan murid yang semakin ramai dalam kelas. Majoriti responden memilih setuju sebanyak 83 orang responden. Responden memilih tidak pasti dan tidak setuju seramai 14 orang dan 5 orang untuk faktor tersebut. Faktor yang kelima, menghadapi gangguan disiplin dan tingkah laku yang mencabar daripada pelajar. Terdapat 89 orang responden menjawab setuju untuk faktor ini. 12 orang responden dan seorang responden telah menjawab tidak pasti dan tidak setuju. Yang keenam, memenuhi keperluan murid dari segi latar belakang budaya atau bahasa yang berbeza. Seramai 76 responden memilih setuju untuk faktor ini, manakala seramai 23 orang responden memilih tidak pasti dengan faktor tersebut dan 3 orang lagi responden memilih tidak setuju dengan faktor tersebut. Selain itu, menyediakan bahan pengajaran yang relevan dan menyeronokkan bagi murid. Beberapa orang responden menjawab tidak pasti dan tidak setuju, iaitu seramai 9 orang dan 5 orang. Selebihnya iaitu seramai 88 orang responden telah menjawab setuju dengan faktor tersebut. Yang ke-8, menguruskan masa dengan berkesan bagi menyediakan pengajaran berkualiti. Terdapat 78 orang responden telah menjawab setuju, manakala selebihnya iaitu seramai 16 orang dan juga 8 orang telah menjawab tidak pasti dan tidak setuju masing-masing. Yang ke-9, melakukan tugas pentadbiran tambahan seperti menguruskan dokumen dan menyediakan laporan. Majoriti telah bersetuju dengan pernyataan di atas sebagai salah satu faktor, iaitu seramai 85 orang responden. Seramai 14 orang pula telah menjawab tidak pasti dan minoriti memilih tidak setuju, iaitu seramai 3 orang responden. Yang ke-10, mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 84 orang responden bersetuju dan telah menjawab setuju dengan faktor ini. 10 orang telah menjawab tidak pasti dan bagi tidak setuju pula seramai 8 orang. Tekanan dan jangkaan daripada pihak ibu bapa juga salah satu faktor. Hanya seorang responden memilih tidak setuju, manakala 12 orang sahaja yang telah memilih tidak pasti.
Selebihnya telah memilih setuju iaitu seramai 89 orang responden. Yang ke-12, melaksanakan kurikulum yang lengkap dan berubah-ubah. Seramai 83 orang responden telah memilih setuju dan manakala 15 orang tidak pasti dengan faktor tersebut. Selebihnya iaitu 4 orang telah memilih tidak setuju. Seterusnya, kekurangan sumber bahan pengajaran seperti buku teks dan alat pengajaran. Terdapat 13 orang responden telah menjawab tidak pasti dan 12 orang lagi telah menjawab tidak setuju. Selebihnya telah menjawab setuju dengan faktor itu iaitu seramai 77 orang responden. Dan yang ke-14, menyediakan pendidikan inklusif untuk murid dengan keperluan pendidikan khas. Orang yang memilih tidak pasti sedikit tinggi bagi faktor ini iaitu seramai 18 orang, manakala 7 orang responden memilih tidak setuju. Tetapi responden yang memilih setuju masih lagi tinggi iaitu seramai 77 orang. Yang ke-15, berlaku peningkatan teknologi dalam pembelajaran. Majoriti telah menjawab setuju dengan faktor itu, seramai 86 responden, manakala 11 orang responden telah menjawab tidak pasti dan 5 orang lagi menjawab tidak setuju. Yang ke-16, berlaku pembelajaran jarak jauh seperti pembelajaran atas talian. Seramai 88 orang responden bersetuju dengan faktor tersebut. Walaupun begitu, terdapat juga orang yang memilih tidak pasti dan tidak setuju iaitu masing-masing 8 orang dan 6 orang. Ke-17, menjaga dan mengambil berat kesihatan mental para pelajar. Minoriti memilih tidak setuju iaitu 4 orang responden, manakala majoriti telah memilih setuju iaitu seramai 84 responden. Bagi yang menjawab tidak pasti pula terdapat 14 orang responden. Yang ke-18, melayan karena pelajar yang memerlukan keperluan yang berbeza-beza. Terdapat 85 orang responden telah menjawab setuju, manakala 12 orang responden telah menjawab tidak pasti dengan faktor tersebut. Walaupun begitu, terdapat 5 orang yang tidak bersetuju dengan faktor itu. Guru perlu menghadiri kursus atau bengkel-bengkel khas juga salah satu faktor isu. Seramai 83 orang responden telah memilih setuju, manakala 12 orang memilih tidak pasti dengan faktor tersebut. Dan bagi 7 orang yang lain telah memilih tidak setuju. Yang ke-20, guru perlu memahami subtopik pembelajaran yang terkini iaitu sentiasa berubah-ubah. Majoriti menjawab setuju untuk faktor tersebut iaitu seramai 86 responden. Manakala 13 orang telah menjawab tidak pasti dan bakinya iaitu 3 orang telah menjawab tidak setuju. Yang ke-21, guru kerja di luar bidang iaitu kerja-kerja pengkeranian. Terdapat 89 responden bersetuju dengan faktor tersebut. Dan selebihnya tidak pasti dan tidak setuju, masing-masing 10 orang responden dan 3 orang responden. Yang ke-22, guru perlu menjalankan program-program sekolah seperti program Hari Anugerah Kecemerlangan. Hanya 3 orang responden sahaja yang memilih tidak setuju, manakala 12 orang telah memilih tidak pasti. Selebihnya iaitu seramai 87 orang responden telah memilih setuju untuk faktor tersebut. Yang ke-23, guru memasukkan data dan markah murid ke dalam sistem maklumat murid dan sistem analisis peperiksaan sekolah. Seramai 85 responden telah memilih setuju, manakala lagi 9 orang responden telah memilih tidak pasti dan selebihnya telah memilih tidak setuju iaitu seramai 8 orang responden. Ke-24, guru perlu mengganti guru lain yang tidak menghadiri kelas. Minoriti responden iaitu 5 orang responden menjawab tidak setuju. Selebihnya iaitu 12 orang responden menjawab tidak pasti dan 85 orang responden menjawab setuju akan faktor itu. Akhir sekali, faktor yang kami bincangkan ialah guru perlu menghadiri mesyuarat untuk membincangkan prestasi murid-murid. Seramai 85 orang responden telah menjawab setuju. Minoriti memilih tidak pasti iaitu seramai 7 orang, manakala 10 orang lagi menjawab tidak setuju. Okey, kita teruskan kepada perbincangan tentang cabaran tugas guru yang melampau. Okey, salah satu daripada cabaran yang dihadapi oleh para guru ialah guru diberikan pelbagai jawatan yang bukan sepatutnya dilakukan oleh seorang guru ataupun mengajar subjek yang tidak berkaitan dengan option yang dibelajar.
Hal ini mungkin menyebabkan kualiti pengajaran menurun jika guru tidak mahir dalam subjek tersebut. Selain itu, tanggungjawab seorang guru pada masa kini bukan sahaja mengajar beberapa subjek yang tertentu, tetapi mereka juga terpaksa memegang beberapa portfolio dalam sesuatu jawatan kuasa atau memegang sesuatu jawatan yang tidak berkaitan aktiviti pengajaran dalam kelas. Para guru juga terpaksa membuat kerja-kerja pengkeranian seperti mengisi borang, menaip surat dan menyediakan minit mesyuarat. Guru juga memegang jawatan seperti penyelaras papan notis, penasihat persatuan, kelab dan sukan. Kerja-kerja ini telah menyebabkan para guru menghadapi tekanan yang amat besar dan ini akan menjejaskan kualiti pengajaran seorang guru. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh seorang guru dalam era globalisasi terutamanya dalam penggunaan alatan yang semakin canggih dalam sesi pengajaran. Sebuah titik tolak daripada itu, guru-guru pada masa kini perlu memantapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang setaraf dengan perkembangan era globalisasi yang dihadapi. Dahulu, teknologi dalam bidang pendidikan tidak berkembang pesat seperti hari ini. Soal itu, kebanyakan guru-guru tidak berpeluang untuk mendedahkan diri kepada teknologi dalam bidang pendidikan. Hal ini menyebabkan sebahagian guru tidak mahir dalam menggunakan teknologi pada hari ini untuk pengajaran. Mereka juga menganggap penggunaan ICT yang semakin canggih pada hari ini merupakan sesuatu yang kompleks dan tidak mudah untuk dipelajari. Hal ini haruslah dibendung kerana guru seharusnya mengikut perkembangan semasa dan mengajar teknologi ini kepada guru. Yang terakhir, guru turut menghadapi cabaran sebagai seorang pemudah cara, seorang pembangun negara dan seseorang yang memberikan arah kepada orang yang ingin tanya. Guru perlu sentiasa sedia dan peka dalam melahir dan menggunakan situasi-situasi pembelajaran secara cekap dan berkesan agar murid-murid ini dapat digerakkan untuk berfikir secara kreatif dan yang kritikal. Pengajaran yang berkesan akan membantu murid-murid dalam mempelajari sesuatu. Guru juga perlu bersikap proaktif dan berfikiran terbuka serta mesra dengan sikap keterbukaan. Guru juga perlu sentiasa prihatin dan menolong pelajar yang menghadapi masalah. Justru guru pada masa kini menghadapi cabaran sebagai pemudah cara, pembangun negara dan orang yang dirujuk apabila pelajar menghadapi masalah. Kita teruskan dengan seterusnya. Seterusnya, langkah mengatasi masalah. Langkah pertama adalah dengan menambah bilangan guru kepada satu jumlah yang lebih ideal dan mencukupi agar beban guru yang menerima jawatan sampingan lebih sedikit. Jumlah jawatan yang lebih sedikit bukan sahaja menyebabkan jumlah masa bekerja guru lebih singkat, tambahan juga dapat mengurangkan rungutan guru terhadap kepelbagaian tugas sampingan yang terpaksa mereka galas. Bilangan staf sokongan juga perlu ditambah bagi melaksanakan tugas-tugas perkeranian yang sememangnya tak ada kaitan dengan tugas utama guru serta tidak menyumbang kepada peningkatan kemahiran dan profesionalis guru itu sendiri. Langkah kedua, perancangan masa yang lebih teratur daripada pihak atasan perlu dilaksanakan sebagai usaha untuk mengurangkan beban tugas guru. Saranan ini diperkuat seiring dengan cadangan daripada Abdul Syukur 2006 agar PPD dan JPN perlu mengemukakan dan membuat perancangan yang lebih rapi terhadap kalender aktiviti agar tidak berlaku sebarang pertindihan. Kesannya akan memberi ruang untuk guru membuat perancangan gerak kerja yang lebih teratur dan melaksanakan tugas dalam suasana yang lebih tenang. Selain daripada itu, inisiatif daripada pihak atasan juga amat diperlukan, terutama pihak KPM. Pihak KPM perlu mengeluarkan satu surat siaran untuk memastikan pihak sekolah mematuhi pelaksanaan bekerja 5 hari seminggu dan pelaksanaan aktiviti pada hari Sabtu hendaklah diadakan secara berjadual serta tidak melebihi 2 kali sebulan. Langkah terakhir adalah melalui penambahbaikan ke atas fungsi pengurusan di sekolah. Menurut Menteri Pendidikan, Fazlina Siddiq, Kementerian Pendidikan juga mengemukakan beberapa langkah untuk mengurangkan isu bebanan guru melalui penyemakan semula tugas guru dan tanggungjawab guru dengan melaksanakan penambahbaikan ke atas fungsi pengurusan di sekolah melalui modul takbir urus sekolah MySG. Oleh itu, terdapat 7 langkah segera bagi memastikan isu beban guru dapat ditangani dengan berkala. Langkah-langkah tersebut termasuklah memasukkan sebarang bentuk pertandingan, sambutan atau majlis di semua peringkat yang tidak memberi impak kepada pembelajaran murid dan semestinya hanya menambah beban kepada tugas guru.
Selain itu, dengan mengurangkan kekerapan ke atas semakan elemen pengurusan Sekolah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) yang melibatkan guru kepada setahun sekali sahaja. Seterusnya, menetapkan waktu mengunci maksud rekod kehadiran murid yang lebih fleksibel kepada guru iaitu 12 tengah hari untuk sesi pagi dan 5 petang untuk sesi petang bagi mengelakkan kesesakan sistem. Langkah lain adalah melalui pelantikan pengawas peperiksaan awam yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan LP dan Majlis Peperiksaan Malaysia MPM, terbuka kepada individu selain guru termasuklah pelajar IPT, IPG, mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Penganjuran sambutan Hari Guru Tahunan kepada peringkat kebangsaan dan sekolah sahaja juga sebagai langkah untuk mengurangkan beban tugas guru. Akhir sekali, memperkukuh autonomi guru dalam perancangan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP serta pentaksiran bilik darjah PBD dengan menjadikan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP sebagai rujukan. Langkah mengatasi masalah beban guru daripada KPM dilihat sangat efektif untuk mengurangkan isu beban tugas guru. Kesimpulan, kajian ini jelas menunjukkan bahawa beban tugas guru dalam melaksanakan tugas sampingan menjejaskan tumpuan guru terhadap tugas hakiki dan memberi impak negatif terhadap kesejahteraan mental, fizikal dan emosi guru. Antara cadangan untuk menyelesaikan isu ini adalah dengan menambah bilangan guru kepada jumlah yang lebih ideal. Seterusnya, merancang masa dengan teratur dan akhir sekali menyemak semula tugas dan tanggungjawab seorang guru. Sekian, terima kasih.